Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Waqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Ingatlah bahawa bahagian-bahagian buat hati itu di batinmu, sedang bahagian-bahagian jiwa adalah zahirmu. Bahagian-bahagian hati itu tidak akan terhasil melainkan sesudah jiwa menolak bahagian-bahagiannya. Jika jiwa sudah tidak mahu lagi bahagiannya, barulah pintu-pintu bahagian hati akan terbuka luas. Kemudian, bila hati sudah puas dengan bahagian-bahagian yang diterimanya daripada Allah Azza wa Jalla, ketika itu datanglah rahmat buat sang jiwa itu dan dikatakan pada sang hamba yang mempunyai jiwa itu, sudah cukup. Jangan sampai engkau membunuh dirimu. Maka ketika itu datanglah bahagian-bahagiannya dengan mencurah-curah. Lalu dia menerimanya dengan hati yang tenteram. Oleh itu tinggalkanlah majlis orang-orang yang mendorongmu mengejar dunia. Dan cari majlis orang-orang yang mengajakmu untuk berzuhud kepada dunia. Setiap satu kumpulan selalunya cenderung kepada kumpulannya yang sealiran dengannya. Yang satu datang menziarahi orang lain. Seorang pencinta pergi kepada pencinta-pencinta yang lain, sehingga dia mendapati di situ siapa yang dicintainya. Orang-orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla selalu memperlakukan apa yang boleh menarik cintanya kepada Allah. Maka sebab itulah Allah mencintai mereka. Membantu dan meneguhkan yang satu terhadap yang lain. Mereka dapat bertolong-tolongan dalam seruan kepada Allah. Mengajak orang untuk menguatkan iman dan tauhid, serta ikhlas dalam amalan. Mereka memimpin tangan-tangan mereka untuk menunjukkan jalan-jalan Allah Azza wa Jalla. Ya, siapa yang berkhidmat dalam jalan ini, nescaya dia akan dikhidmati. Siapa yang berbuat baik kepada manusia, kelak Allah akan berbuat baik kepadanya. Siapa yang memberi, nanti dia akan diberi Allah. Tetapi jika engkau membuat sesuatu yang menarikmu kepada api neraka, tentulah nanti engkau akan dimasukkan ke dalam api neraka besok. Macam mana yang engkau buat, begitulah nanti engkau akan mendapat balasannya. Macam mana keadaan kamu, begitulah nanti engkau akan diperlakukan. Ingatlah bahawa amalan kamu itu menjadi pengganti diri kamu. Engkau berbuat amalan ahli neraka, macam mana boleh engkau mengharapkan masuk syurga daripada Allah Azza wa Jalla? Bagaimana boleh engkau berangan-angan hendak masuk syurga, padahal engkau tiada berbuat amalan yang membolehkan kamu masuk syurga? Orang yang memiliki hatinya di dunia ialah orang yang beramal dengan hati mereka, bukan dengan anggota badan mereka sahaja. Jika amalan itu tiada didukung oleh hati, macam mana engkau beramal? Orang yang riak beramal dengan anggota badannya,
Tetapi orang yang ikhlas beramal dengan hati dan anggota badannya sekaligus. Bahkan dia beramal dengan hatinya terlebih dahulu sebelum dengan anggota badannya. Orang mukmin itu sentiasa hidup, sedang orang munafik itu mati. Orang mukmin beramal kerana Allah Azza wa Jalla, sedang orang munafik beramal kerana manusia. Lalu dia meminta pula puji dan balasan daripada amalannya itu. Amalan orang mukmin, baik pada zahirnya atau batinnya, pada khalwatnya atau di hadapan ramai, pada senang atau susah, semuanya sama. Tetapi amalan orang munafik hanya tertonton pada ketika berhadapan dengan orang ramai sahaja, pada masa senang sahaja, dan bila datang susah dia tiada beramal lagi. Tiada mahu menemani Allah Ta'ala lagi, tiada iman lagi baginya terhadap Allah Azza wa Jalla, serta mempercayai para rasul dan kitab-kitabnya. Lisannya tiada menyebut tentang kebangkitan di hari kemudian, tiada seretan daripada mahsyar dan tiada hisab. Islamnya hanya untuk keselamatan kepalanya dari dipancung, dan hartanya di dunia dari dirampas, bukan untuk keselamatan dirinya di akhirat dari seksa api neraka yang disediakan Allah Azza wa Jalla. Dia berpuasa dan bersembahyang serta belajar ilmu di tepi kaki manusia sahaja. Dan bila tiada manusia dikembali kepada kerjanya yang lama dan kufurnya. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kami berlindung diri kepadamu dari berkeadaan seperti ini. Kami memohon kepadamu dikurniakan kami keikhlasan di dunia dan akhirat, dan juga di hari besok. Amin. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajar kita, mengingatkan kita penting setiap daripada bahagian kehidupan kita diisi. Setiap daripada bahagian kehidupan kita ini dipenuhi keperluannya, dipenuhi tuntutannya, perintah dan larangannya. Untuk hati kita, atau disebut batin kita, ada tuntutan, ada keperluan, ada ibadatnya, sehingga hati ini menjadi tenang. Namun, bagi memelihara hati ini, bagi menjadikan hati ini subur dengan iman, subur dengan mahabbatullah, cinta pada Allah, subur dengan kerinduan pada Allah, subur dengan keyakinan, subur dengan kebaikan, maka ia mesti daripada diri terlebih dahulu. Di sini Syekh menyebut tentang jiwa. Jiwa dalam bahasa Arab disebut nafs. Terjemahan jiwa di sini nafs ialah tubuh badan kita. Ini jiwa kita, nafs. Maka Allah Ta'ala menurunkan sejumlah syariat, perintah dan larangan yang mesti dipatuhi oleh fizikal kita. Sembahyang, puasa, ia ibadat fizikal kita. Lidah kita membaca Al-Quran, berzikir, ia ibadat fizikal kita. Kesemua ibadat inilah yang menyampaikan kepada hati. Dan fizikal kita ini perlu menolak sesuatu yang kita tak perlu ambil, yang haram, yang syubhah, milik orang lain, yang kita tidak pasti apakah milik kita ataupun tidak. Walau ketika itu hati kita nak, nafsu kita nak dengan lebih tepat, namun kita tolak. Tangan ini memberi, menerima dan menolak. Ada yang perlu kita beri, ada yang kita perlu terima, ada yang perlu kita tolak. Maka bila sempurna amalan zahir kita, maka hati kita pun mendapat dibuka pintunya. Pintu apa? Pintu untuk turun rahmat Allah, nur Allah. Sebagaimana disebut oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa nurullah la yuhda li'asi. Cahaya Allah tak akan diberi pada orang yang derhaka. Cahaya itu, kata Nabi SAW, akan masuk dalam hati. Bila cahaya masuk dalam hati, infataha wan syaraha,
Dia mula terbuka. Dia mula lapang. Jadi bila seorang mematuhi perintah Allah dengan segala fizikalnya, maka hatinya pun terbuka untuk mendapat rahmat Allah. Hatinya terbuka untuk mendapat kasih sayang Allah. Hatinya terbuka untuk mendapat pandangan Allah. Bila hatinya terbuka untuk mendapat segala rahmat Allah, ketika itu fiziknya bebas untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dengan maksud, kalau dia mengambil pangkat waktu itu, hatinya tidak tertakluk pada pangkat. Kalau dia mengambil harta waktu itu, hatinya tidak tertakluk pada harta. Apa pun yang dibuat tidak lagi memberi mudarat padanya. Kalau sebelum itu, sebelum kita jaga kita punya jiwa kita, kita tak pernah patuh pada perintah Allah, tak pernah tinggal dengan Allah, hati kita ni kotor. Bila Nabi SAW menyatakan, "Idza aznaba ibnu Adam, nukita fi qalbihi nuktatun sauda." Bila seorang anak Adam buat dosa, maka hatinya hitam. Bila lama sangat hatinya, yang disebut oleh Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jangan macam tu. Bahkan nanti akan ada ran, penutup pada hati kamu disebabkan perbuatan kamu. Dah kita buat jahat, hati pun hitam. Lalu ada ran, lapisan, hijab, maka tertutup. Maka bila hati ini tertutup, tak terbuka, maka dia tak akan menerima lagi rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dia tak akan terima lagi khusyuk. Dia tak akan terima lagi apa yang menjadi kebiasaan hamba-hamba yang Allah berikan kepada mereka kebaikan. Ya, Allah Ta'ala menyebut kelompok yang Allah beri kebaikan sebagaimana yang Allah catatkan dalam surat, yang Allah Ta'ala sebut dalam suratul Anbiya ayat 95, ayat 90. Innahum kanu yisari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka itu, bila kami berikan limpah kurnia, innahum kanu yisari'una fil khairat, mereka akan bersegera buat baik. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, mereka tidak meminta, mereka tidak berdoa melainkan pada kami dengan penuh rasa ingin, raghaban, ingin, wa rahaba, dan takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka cuma khusyuk pada kami, yang ini fokus pada kami. Kalau kita dalam bahasa Melayu sebut khusyuk tengok TV tu, maksudnya fokusnya di situ. Khusyuk buat kerja nampak, khusyuk makan. Bila Allah sebut wa kanu lana khashi'in, bahawa tawajuh mereka itu hanya pada Allah. Tapi sebelum tawajuh mereka pada Allah, Allah sebut mereka yang segera buat baik. Kebaikan mereka beri hak jiwa mereka, hak diri. Sebab itu tuan-tuan kita ni dalam latihan, orang yang jadi komando, kenapa dia gagah? Kenapa kita kata dia hati kering? Sebut komando hati kering ni, Ustaz, tak takut. Kerana mereka telah keringkan dulu badan mereka sebelum hati mereka kering. Mereka buat latihan lasak, mereka kurangkan tidur, kurangkan makan. Mereka beri semua tuntutan fizikal mereka. Mereka berlari, walau penat, mereka berlari sehingga mereka tak ada istilah penat. Yang mereka tahu ialah lari. Mereka perlu dilatih seperti kuda yang tak akan rasa penat, yang cuma dikatakan lari, mereka lari. Mereka tak melayan kehendak diri yang ingin membataskan sesuatu. Mereka berlapar. Kalau diri kata nak makan, mereka paksa lapar. Sehingga lapar itu bukan lagi lapar yang dipahami oleh orang kebanyakan. Maka tadi tiada lagi tuntutan yang diinginkan oleh badan mereka kerana latihan yang kuat. Maka hati mereka pun kering, berani. Waktu itu mereka pergi mana pun kering. Pergi mana-mana mereka tak takut apa-apa. Sebab apa? Mereka dah beri hak fizikal. Tuan-tuan, kita tak beri hak fizikal kita, hak diri kita. Kita tak jaga solat dengan betul. Kita tak semayang dengan betul. Kita tak baca Quran dengan betul. Kita tak jadikan kesungguhan bacaan Quran kita sebagaimana kesungguhan kita baca Facebook. Kita tak berikan kesungguhan bacaan Quran kita sebagaimana kesungguhan kita menonton rancangan yang kita minati. Bila kita lihat para ulama dahulu, bila mana mereka baca Quran, mereka beri hak Quran sehingga mereka khatamnya.
Uthman bin Affan khatam Al-Quran dalam satu malam. Dalam satu malam. Bahkan diriwayatkan bahawa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala pernah mengkhatamkan Quran sebanyak 8 kali khatam satu hari. 4 siang, 4 malam. Sebagaimana kata Syekh Muhammad Abdul Hayy Al-Laknawi dalam kitab beliau Iqamatul Hujjah. Ini bagaimana mereka beri hak ibadat mereka untuk dapat hati macam tu. Ini Ali Zainul Abidin. Itu Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam dihidupkan malam dengan 1000 rakaat. Dengan 1000 rakaat untuk dia mendapat Zainul Abidin. Kemuliaan sebagaimana disebut oleh Imam Malik rahmatullahi alaih. Setiap malam ni 1000 rakaat. Itu tuntutan yang mereka beri pada fizikal mereka sehingga hati mereka benar-benar cinta Allah. Tetapi kita nak cinta Allah tapi apa kita buat? Apakah tuntutan fizikal kita? Tuntutan yang disebut di sini jiwa kita, diri kita. Apakah benar kita solat dengan menjaga kesungguhan solat? Apakah benar kita berpuasa dengan jaga kesungguhan puasa dan semua ibadat lain? Tetapi hari ini kalau kita cerita orang yang boleh berlari under 10 second, bawah 10 saat, kerana latihannya puluhan tahun. Hari ini kalau kita dengar juara dunia, kerana mereka berlatih umur 3 tahun, 4 tahun. Lalu mereka bergelar juara dunia. Tinggal umur 3 tahun, 4 tahun, mereka dah bergusti dengan beruang untuk dinobatkan juara pada usia mungkin 30 tahun. Kita tengok yang penghasilannya, kita tak tengok latihan dia. Wali-wali Allah, kita cuma tengok, oh, dia dekat Allah, dia cinta Allah. Kita tak tengok bagaimana laluan dia. Syekh Abdul Qadir, dia berlapar selama 40 hari. 40 hari dilatih oleh gurunya sehingga tak nampak lazat pada makanan tapi lazat pada berlapar. Kita melihat lazat pada kekenyangan. Walau kekenyangan membinasakan banyak fizikal manusia. Sehingga Nabi kata, mala abnu Adam wi'an syarra min batni. Tidak ada tempat yang paling buruk dipenuhi selain daripada perut. Kalau seorang cintakan kekenyangan, sebenarnya dia cintakan penyakit. Seorang yang cintakan kelaparan, sesungguhnya dia mencintai kesihatan. Jadi mereka berpuasa sampai mereka suka berpuasa. Kita berpuasa tapi masih lagi kita suka berbuka. Sebab nak berbuka lebih. Mereka suka mereka pada puasa tu. Itu diceritakan bahawa Umar Al-Khattab dalam kesungguhan ibadat puasa, dia puasa setiap hari. Dia cuma berbuka pada waktu yang diharamkan berpuasa. Waktu haram dia Umar Khattab Allah Ta'ala tak makan. Yang lain puasa. Syarat as-saum. Syarat as-saum maknanya berterusan puasa. Buka pun sikit-sikit. Sehingga ia menjadi kelazatan. Lagi mana ibadat tidak menjadi kelazatan pada fizikal kita. Selagi itu kita tak dapat cahaya makrifat dalam hati kita. Ini begitu harga yang dibayar. Kalau saya beri analogi orang yang juara dunia, pernah ada seorang juara dunia dalam sukan bertumbuk ni. Kata, saya nak jadi juara macam awak. Maka dia tanya, umur awak berapa? 26. Dia tahu awak tak boleh jadi. Awak dah tak boleh jadi. Sebab kalau awak nak juara dunia, awak kena tak berlatih masa awak umur 6 tahun. Untuk mendapat kekuatan ini. Ya, itu dunia macam tu dia punya sifir dia. Ya, akhirat berlainan. Namun, walau berlainan dia sebut kerana akhirat ni Allah beri pada kita. Ada orang yang waktu tertentu Allah beri. Allah angkat dia. Namun, apapun dia tetap melalui kesukaran-kesukaran dalam ibadat. Sehingga dia rasa kelazatan dalam ibadat. Jadi kalau kita nak cerita kisah bagaimana tuntutan yang telah diberikan kepada jiwa ataupun fizikal mereka dalam mentaati Allah, biasanya kita jumpa mereka yang solat ribuan rakaat, mereka yang khatam Quran beribu kali. Bahkan diceritakan Imam Abu Hanifah dia khatam Quran sebanyak 7,000 kali. Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i rahimahullah bahawa beliau khatam Al-Quran sepanjang hidup beliau sebanyak 12,000 kali. Seorang ulama bila anaknya menangis pada hari kematiannya, dia kata, wahai anakku jangan menangis. Ayahmu telah khatamkan Quran dalam rumah ini sebanyak 4,000 kali. Jadi kalau kita bilang kita khatam Quran,
Berapa kali kita bersungguh untuk khatam Quran? Apakah kita ingin ada letak satu kesungguhan untuk khatam Quran sekali sebulan? Itu pun tak ada. Ataupun kita ada niat nak khatam Quran tahun ni? Tak ada. Baca-baca, tak ada. Kalau kita tak beri tuntutan fizikal dalam ibadat, hati kita tetap beku. Sebab laluan pada hati ini, dia melalui jiwa fizikal dulu. Hati ni, dia tak boleh masuk benda tu kalau kita tak buat benda ni. Dia ada laluan dia. Setiap sesuatu ada laluan. Kalau Al-Quran tuan-tuan tak pernah fikir nak khatam sebulan sekali, 2 bulan sekali, 6 bulan sekali, kita masih jauh daripada pencapaian kita untuk dekat dengan Allah SWT. Kita orang macam ini, dia belum ada rindu dengan Allah. Dia masih lagi rindu dengan dunia. Sebab itu bila dia terlalu mengeluh dengan pandemik kerana rindunya pada dunia, rindu nak pergi kedai kopi, rindunya nak rentas negeri, tak ada rindu pada Allah, tak ada. Kalau yang ada, maka Alhamdulillah. Kita bercakap secara umum sebagai muhasabah diri kita. Kalau ditanyakan nanti bila pandemik sudah selesai atau kita diberi kebebasan, mana kita nak pergi dulu? Kalau saya nak pergi rumah Allah terlebih dahulu. Saya ingin terus sujud di sana tanda syukur. Dan saya akan iktikaf, tak nak keluar-keluar. Qada balik hari saya tak dibenarkan masuk. Supaya saya tak terhalang daripada mendapat kasih Allah. Kalau begitu okey. Tapi tak, dia nak qada balik kedai kopi. Saya dah lama tak boleh kedai kopi. Saya nak minum sehari 12 gelas. Qada balik. Saya tak boleh minum dulu. Saya nak iktikaf kedai kopi. Pergi pagi balik petang. Pergi pagi balik petang. Maka berarti kerinduan kita bukan pada Allah. Sebab itu saya sebut bila kita baca kisah yang khatam Qurannya, yang solat ribuan rakaatnya. Ini Ali bin Abdullah bin Abbas. Anak kepada Abdullah bin Abbas. Dia ada kebun. Luas kebun. Ada 600 batang pokok kurma. Setiap di sebatang pokok dia solat 2 rakaat. Setiap kali dia masuk kebun dia akan solat ikut bilangan pokok yang ada di kebun dia. Ini sebatang pokok kurma, dia akan solat 2 rakaat di situ. Setiap hari dia buat macam tu. Dia pergi kebun. Kita pergi kebun. Dah buat apa? Geng-geng isap okok. Ini kaki isap okok. Ataupun buatlah benda-benda. Seolah-olah kalau dah kebun tu, dunia je. Jangan ingat akhirat. Mereka tak. Mereka ke kebun ke, mereka ke kedai ke, mereka ke pasar, mereka berzikir pada Allah. Kerana zikir paling afdal ketika mana tempat orang sibuk dengan dunia. Sebab tu orang, kita baca kisah Junaid al-Baghdadi, dia ada kedai kat pasar. Dia masuk untuk dia solat duha di sana, untuk dia berzikir di sana. Sebab itu tempat orang memang lupa Tuhan. Kalau kita pergi kat mall, tempat tu tak akan orang ingat Allah. Tapi kalau kita boleh ingat Allah dengan zikir, maka pahalanya lebih besar. Orang pergi ke kebun itu bukan tempat orang ingat Allah. Itu tempat orang sebut nama binatang, maki binatang. Tapi bila dia boleh berzikir menyebut nama Allah, dia berada pada tempat ingatnya pada Allah di tempat orang yang lalai. Orang pergi kerja. Dia kerja tuan-tuan sibuk. Tapi dalam kerja tadi dia boleh ingat Allah, maka orang ni ialah dia mendapat pahala yang besar sebab dia berada pada tempat yang orang lalai. Waktu tempatnya orang lalai, tempat kerja. Tapi dia boleh ingat Allah. Ni orang yang Allah pilih. Jadi kalau sesudah kita beri segala hak fizikal kita, maka barulah hati kita dapat bahagian. Dan bila hati kita mula disuburi dengan kasih sayang, rahmat, waktu itu tuan-tuan tidak lagi memberi mudarat apa yang dibuat oleh fizikal kita. Bukan maksud fizikal itu buat maksiat, tak. Kerana selama ni kita berzuhud padanya. Kalau kita sebut zuhud pada harta, kali ini bila hati kita penuh dengan iman, datanglah harta berjuta, dia tak beri kesan pada hati kita. Maka lihat para sahabat, mereka ini harta datang melimpah ruah. Tapi apa nilainya? Tak ada. Melainkan untuk jadikan taat pada Allah. Mereka datang pangkat. Apa nilainya? Melainkan taat pada Allah. Mereka datang anak yang ramai. Apa nilainya? Taat pada Allah. Mereka berkahwin. Bukan ramai mereka kahwin. Tapi apa dia punya nilainya? Mentaati Allah. Semua yang mereka buat dalam hal duniawi tidak lagi mudaratkan mereka. Bila kita tuan-tuan baru buat kecil benda duniawi sampai masuk ke hati, satu kampung kita nak gaduh, maka hati kita memang rosak. Baru kecil je buat dunia, tapi kita gaduh sekampung. Baru tanah sekangkang ke,
cocok tanam tapi bergaduh sekampung lah. Hati kita rosak. Orang ni tak berhak miliki dunia. Kerana bila dia miliki dunia, dia akan merosakkan diri dia. Baru dapat pangkat sikit baru dia punya sombong dah tersebar merata. Maka ini hubung kait apa yang dilakukan oleh fizikal kita, diri kita, dengan apa yang masuk di hati kita. Sebab itu saya katakan jalan ini bukan diperolehi dengan angan-angan dan cita-cita. Ia dengan kesungguhan dan mujahadah. Bila disebut al-iman laisa bitamanni wala tahalli, iman itu bukanlah berangan-angan, bukanlah sekadar aksesori, bukan. Dia satu mujahadah. Kalau tuan-tuan baca kisah keimanan para sahabat, keimanan para tabi'in, para tabi'in, para ulama' mu'tabar, semuanya datang daripada kesungguhan mereka. Ini Imam Nawawi rahimahullah. Sebelum dia mencapai apa yang dicapai, siapa dia? Dia kata, aku tidak pernah merebahkan badanku untuk tidur selama 2 tahun. Selama 2 tahun dia tak pernah rebahkan badan dia untuk tidur. Bayangkan dia tidur dalam keadaan duduk. Macam tuan-tuan duduk sekarang. Tidur. Tapi dalam keberhasilan untuk dapat akhirat. Tak pernah rebahkan badan. Setiap hari belajar 12 ilmu dengan catatannya. Tak kesungguhan dia. Dia bukan belajar tak apalah, tunggu laduni datang. Itu kebodohan. Yang mendapat laduni semuanya telah meletakkan pentas istiqamah dalam ilmu. Mereka dapat laduni. Kerana mereka dah kuat belajar, maka datang laduni itu. Bila Nawawi rahimahullah, saya kata setiap hari 12 subjek dia belajar. Dengan ta'liq tahqiq. Pada usia 19 tahun dia sudah menghasilkan satu kitab. Yang baik. Diikuti kitab-kitab yang dirujukan ulama' sedunia. Sampai hari ini, ribuan tahun. Al-Azkar, Riyadhus Salihin, Matan Arba'in, Rawdah, Muhazzab. Ini Tahzib. Ini At-Tibyan. Ini Fatawa. Kitab-kitab beliau yang Masya Allah diterima oleh dunia keberkatannya. Dan sampai hari ini kita baca. Bukan kita kenal dia. Sehebat-hebat sultan, dia cuma dikenal pada zamannya, bukan zaman berikutnya. Melainkan orang tertentu. Tapi lihat sehebat-hebat ulama' yang soleh. Semua kita diperkenalkan tentang dia. Sebab Al-Imam An-Nawawi yang meninggal 676 Hijriyah. Sekitar kita katakan 800 tahun dulu. 800 kita 1442 menjelang 1443. 1442 Imam Nawawi 676 berarti hampir 800 tahun. Masya Allah, 800 tahun dikenal ni. Ya, bila orang kenal Allah, Allah jadikan orang kenal dia. Bila orang yang tak kenal Allah, segelima mana pun dia, maka dia akan padam. Hilang, tak ada. Kalau orang kenal pun dalam subjek sejarah mungkin disebut. Dia hafal nama pun sekadar untuk jawab periksa, bukan untuk dimuliakan. Ini contoh orang yang beri segala tuntutan pada fizikalnya. Maka lihat bagaimana hatinya dan lihat kemudian bagaimana kehidupannya. Baru jadi resipi yang baik. Dimulakan dengan anggota badannya, masuk ke hatinya, kemudian berlaku gaulan antara hati dan fizikalnya. Maka dia benar-benar mukmin. Dia benar-benar orang yang bertakwa kepada Allah. Maka Syekh pun sebut, macam mana cara dia? Pertama, tuan-tuan tinggalkan majlis yang tidak membangkitkan kecintaan kita pada akhirat. Tinggalkan majlis. Maksudnya jangan duduk majlis-majlis. Jangan bersama dengan kelompok kumpulan itu. Jauhi orang-orang yang tidak mengingatkan kita pada Allah. Hendaklah kita bersama dengan kelompok yang ingat Allah. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kata Allah Ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum. Kamu hendaklah bersabar dengan kelompok yang sentiasa ingat Allah pagi dan petang. Wala ta'du aynaka anhum. Jangan pula kamu cenderung untuk melihat pada orang yang cuma nak dunia. Turidu zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Jangan kamu bersama dengan orang yang cuma nak dunia, yang matanya, pujiannya cuma pada dunia, dan orang yang kami telah lalaikan hati mereka daripada ingat kami, tak pernah nak zikir pada Allah.
Dan orang yang dalam tindakannya tak pernah tahu halal haram. Wa kana amruhu furuta. Amalannya cacar marbah. Kenapa cacar marbah? Dia tak ada panduan. Kita tuan-tuan bila buat sesuatu halal ke, haram ke, boleh ke, tak boleh. Itu pertanyaan kita. Bila kita nak masuk saham, boleh ke saham ni? Kita nak bisnes, boleh ke bisnes ni? Bila kita nak buat sesuatu, kita akan bertanya, boleh ke tak boleh? Nak makan, halal ke dia? Kedai orang Islam ke ni? Orang Islam ke buat? Kita bertanya kenapa? Sebab urusan kita tersusun. Tapi orang yang wakana amru furuta, amalannya tidak tersusun. Furuta itu cuai. Cuai sangat. Asal boleh makan, kedai kafe, masuk. Makanan orang kafir buat. Asal sedap. Nak makan semua benda. Kata kita orang ada peraturan. Islam buat kita ada peraturan demi kebaikan dunia dan akhirat. Sebab itu jangan bersama dengan ahli dunia, kelompok ini. Bagaimana sifat kelompok ini Allah sebut dalam suratul Kahfi, kelompok yang cuma meletakkan nilai paling tinggi dunia. Apapun keseluruhan percakapan, dunia lebih baik, dunia lebih hebat. Kita bila Rasulullah bandingkan begini, 2 rakaat solat subuh, 2 rakaat solat qabliyah subuh lebih baik pada dunia dan isinya. Ya, dunia dikalahkan cuma dengan 2 rakaat sunat. Bagaimana kita nak tengok nilai dunia? Kalau seluruh dunia dan isinya tak boleh lawan dengan 2 rakaat solat sunat qabliyah subuh. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih baik pada dunia dan segala isinya. Maka sebab itu orang nak jaga dunia. Kata kita kalau normalnya, kalau tuan-tuan hilang sesuatu yang berharga, tuan-tuan susah hati tak? Tak kira sikit atau banyak. Ada hilang. Hilang cincin. Cincin. Kalau kita lelaki hilang cincin, permata zamrud. Berapa beli? Adalah 300-400 juga. Teringat tak benda tu? Teringat. Lama tak? Sampai sekarang. Bila hilang? 3 tahun lepas. Kenapa? Sebab dia kita rasa dia nilai. Tak kira sikit atau banyak. Dia ada nilai sehingga berbekas di hati. Tentang orang yang kita sebut dekat dengan Allah, bila hilang akhirat dia rasa macam sesuatu yang hilang. Dia semalam tak qiyamul lail, tu rasa dia tak bangun semalam. Semalam dia tak witir, dia rasa bersalah betul. Kerana itu ada nilai bagi dia. Kerana dia orang yang ada iman. Kalau dia tak baca Quran semalam, ya Allah, ada sesuatu yang berharga hilang dari dia. Dia rasa menyesal, rasa susah hati. Kalau begitu kita rasa, bermakna tuan-tuan sekalian, kita sudah cenderung atau punya tawajuh pada akhirat. Tapi kalau hilang dunia masih terasa. Saya masjid tu saya tak nak pergi. Kenapa? Hilang slipper? Bila? 5 tahun dulu. Masih terasa sampai sekarang. Dia punya serik tak nak pergi sampai sekarang. 5 tahun dulu dia hilang slipper dia. Tuan-tuan kita yang hilang witir dah hilang. Selama ni witir rajin buat bulan Ramadan. Dah hilang witir. Bukan sikit hilang, 11 hilang. Banyak tu 11. Hari ni bangun pun terkejar-kejar dengan azan subuh. Terkejar-kejar solat qabliyah subuh. Semua kita buat ibadat terkejar. Tidakkah kita rasa kita menzalimi diri kita dan meletak nilai akhirat? Dalam hal dunia kita boleh tunggu sabar sebelum buat dunia. Maksud saya bersedia sungguh untuk buat dunia. Tapi bila akhirat sebab kita tak setting masa betul, semua terkejar. Qabliyah subuh kita terkejar-kejar. Qiyam kita terkejar-kejar. Kenapa? Kerana kita melebihkan dunia. Yang hilang daripada kita tak rasa apa. Terlepas salat duha tak rasa apa. Terlepas baca Quran tak rasa apa. Terlepas zikir tak rasa apa. Terlepas selawat semalam hari Jumaat tak rasa apa. Tak fikir nak ganti. Yang dah terlepas Jumaat lama pun tak rasa apa. Dah jadi biasa, dah jadi normal biasa. Dan walaupun kita tak wajib Jumaat kerana asbab ini, tapi kita terasa. Kita tak boleh masuk masjid sekarang kerana asbab ujian ini. Kita terasa. Saya rasa kehilangan. Perkara pertama yang saya fikirkan tentang itu. Bila saya tengok, saya teringat tentang tuntutan. Saya dengar perkataan hayya 'alas salah. Saya tak boleh dengar perkataan hayya 'alas salah. Melainkan saya rasa bersalah sungguh-sungguh. Kerana saya tidak menyahutnya sebagaimana saya sahutnya dahulu. Walaupun hari ini kita kerana keuzuran, namun tuan-tuan hati kita tak akan mampu membohongi siapa kita. Kalau kita memang ahlinya,
Setiap kali panggilan itu kita rasa bersalah. Tuan-tuan ayah, bila anak panggil, tuan-tuan tak sahut, tuan-tuan rasa bersalah. Tuan-tuan kan menyaukan, tuan-tuan sayang. Jadi bila kita cerita tentang bagaimana cinta akhirat, kalau hilang terasa atau tidak? Tak rasa, kita masih cinta dunia. Sebab macam saya bagi contoh, cinta dunia tadi, kalau tuan-tuan pernah hilang sesuatu dari dunia, tuan-tuan masih sebut benda tu. Masih sebut. Basikal saya hilang dulu. Kalau hari ni saya tanya, boleh tak awak cerita benda yang awak pernah hilang? Pasti banyak ingatan kita tentang barang-barang hilang. Dulu masa asrama, saya hilang baldi. Lepas tu hilang selipar. Tiap-tiap hari hilang selipar. Hilang duit. Dululah masa duduk asrama. Kita boleh ingat balik, walau duduk asrama tahun bila tu? Tahun 70-an dulu. 80-an. Kenapa boleh ingat? Sebab kita ada cinta dunia. Tapi kalau kita reverse balik, ataupun fikir balik dari sudut, baik yang akhirat pula orang hilang, cuba ingat. Okey, akhirat okey, macam tak hilang ni. Pada banyak kita hilang. Banyak mana ilmu-ilmu yang kita belajar hilang. Banyak mana tuan-tuan praktikal ibadat yang pernah satu ketika dahulu kita buat. I'tikaf dan sebagainya. Kita dah hilang benda tu. Banyak mana dulu kita bersahabat dengan orang baik, kita dah buat ibadat. Hari ni bila kita bersiang, kita tak buat benda tu. Tidakkah kita rasa kehilangan? Sedekah kehilangan. Dulu selalu sedekah Jumaat, hari ni tak sedekah Jumaat. Sebab dah tak ada Jumaat, kita kehilangan. Kalau kita boleh recall balik kehilangan akhirat, memang hati kita ini cinta pada akhirat. Tapi kita kalau cuma mampu recall yang apa yang hilang dari benda dunia, hati kita belum lepas lagi. Masih ingatan yang kuat. Kemudian kata Syekh, orang yang cinta pada Allah, dia akan buat benda yang akan menambah cintanya pada Allah. Ya, dalam doa bila kita sebut Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ilaika. Ada dua benda. Sesudah kita minta, ya Allah, aku ingin mencintaimu, berikan aku cinta kepadamu. Maka dua benda yang menguatkan cinta kita. Pertama, orang yang cinta Allah perlu bersama dengan kita. Yang kedua, amalan yang menjadikan kita sampai pada cinta pada Allah perlu kita laksanakan, perlu bersama dengan kita. Sesudah kita minta cinta dari Allah dan kita memang cinta Allah, ada dua benda mesti bersama kita untuk kekal momentum cinta dan menambah momentum cinta kita. Pertama, orang yang cintakan Allah. Maka tuan-tuan kena berkawan dengan orang cintakan Allah, sama dengan mereka. Yang kedua ialah amalan yang menjadikan kita akan bertambah cinta. Amalan apa? Sebab itu kita nak tahu apakah amalan Nabi SAW. Sebab Rasulullah makhluk yang paling cinta Allah. Sahabat-sahabat ridwanullahi alaihi ajma'in sentiasa bertanya, apa Nabi buat? Apa Nabi buat? Apa Nabi buat? Kami tengok apa yang Rasulullah buat di masjid. Tapi kami tak tengok apa yang Rasulullah buat di rumah. Tolong beritahu kami. Sehingga mereka bertanya kepada isteri-isteri Nabi SAW tentang apa yang Nabi lakukan di rumah. Sehingga Abbas bin Abdul Muttalib hantar anak dia, Abdullah, untuk jadi SP, melihat amalan apa yang Rasulullah buat untuk dia amal. Dia bukan nak tengok amalan apa untuk dia kritik. Bukan, untuk dia amal. Maka Abdullah pun tidur di rumah ibu saudaranya Maimunah, ya Allah Ta'ala anha, untuk melihat gerak-geri Rasulullah dalam ibadat. Maka dirakamkan. Abdullah menjadi CCTV untuk beritahu pada ayahnya Abbas apa yang Nabi buat sallallahu alaihi wasallam, untuk Abbas buat. Tuan-tuan, ini orang yang cintakan Allah. Pernah tak kita bertanya apa yang Rasulullah buat dalam kehidupan baginda untuk kita tambah cinta? Waktu Nabi makan, Nabi buat apa? Dengan doa, dengan zikir, dengan adab, dengan akhlak, dengan itu. Yang semuanya kita tahu perbuatan Nabi SAW ialah perbuatan yang menambahkan cintanya pada Allah. Sebab itu bila kita ikut Rasulullah, kita benar-benar dapat cinta Allah. Kata Allah Ta'ala dalam, kita baca dalam surah Ali Imran, Allah sebut, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Wahai Muhammad, katakan pada mereka, kalau benar mereka mencintai Allah, dia kena ikut aku, ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah lambang orang yang paling cinta Allah. Sebab itu kalau seorang, tuan-tuan, dia kata cinta Allah, dia punya perbuatan berlawan dengan semua Nabi buat, dia tak cinta Allah. Dia tak akan dapat walau dia dakwa. Sebab itu saya nak menyelusuri setiap perbuatan Rasulullah SAW. Nabi buat ataupun Nabi tak buat, ia menjadi asas penting dalam kehidupan saya. Maka saya akan tengok ini, bila Rasulullah mengaji Quran macam mana, bila baginda SAW qiyamul lail, apakah jenis solat Nabi buat, solat apa yang baginda buat,
Atau solat apa yang kalau Rasulullah tak buat, Nabi suruh buat. Ataupun Nabi SAW ikrar akan solat tersebut, solat yang baik. Ya Rasulullah, kalau kita selusuri, Rasulullah bila dia menghidupkan malam, Nabi cuma solat witir. Tidak ada solat lain. Tak ada solat tasbih, tak ada solat taubat, tak ada. Secara umumnya. Yang Rasulullah solat, sebagaimana kata Aisyah 11 rakaat, ia solat witir. Dan riwayat mengatakan 13 rakaat, ia solat witir plus 2 rakaat sebelum subuh. Yang ini sebelum solat subuh, qabliyah. Riwayat menyebut 13. Ini yang Rasulullah, ya. Ini perbuatan orang yang mencintai Allah. Tapi dalam masa yang sama, Rasulullah SAW suruh buat solat taubat. Solat, kita katakan, tasbih. Solat wudu. Segala solat-solat yang lain, buat. Di malam hari, buat. Kenapa? Kerana itu mendekatkan kamu kepada Allah. Sebab kita orang macam kita, tuan-tuan. Nabi SAW dia 11 rakaat tu, daripada isyak sampai subuh. Kita 11 rakaat, baru 15 minit. Jadi ada 8 lagi. Ni ada lagi solat lain. Kita ada tasbihnya. Kita ada taubatnya. Kita ada tahajudnya. Maka silakan buat. Sebab Nabi SAW cukup dengan satu. Sebab mutunya tinggi. Kita tuan-tuan oleh kerana tak banyak. Jadi kita kena buat banyak. Mutu kita tak bertinggi sangat solat. Yelah, takkan boleh solat lama-lama kita ni. Solat lama-lama datang garuk lah. Datang sakit saraf lah. Datang kentuk nak keluar lah. Dia macam-macam penyakit. Tapi duduk lama-lama tak ada pula. Dia boleh semangat, sehari kalau solat lama-lama, rasa macam-macam, Ustaz. Dia punya gangguan. Maka orang macam kita mungkin, dari sudut mutu kita tak boleh lagi buat. Tapi kita boleh perbagaikan. Maksud saya lah, bila saya dah buat witir 11, masanya masih ada. Saya mungkin boleh buat solat-solat lain. Saya mungkin boleh ngaji Quran, boleh itu, boleh ini. Atau sebelum saya memulakan witir, saya bertahajud dulu, solat tahajud. Solat taubat. Saya solat tasbih. Sampai akhir, agak-agak sampai dekat subuh, saya solat witir. Alhamdulillah 1 jam saya dapat sekian solat. Tapi kalau saya nak qiyam daripada malam witir sampai subuh, saya rasa saya tak boleh. Selama itu. Sebab kita masih mencari mutu ibadat. Mutu. Kita terus mencari mutu ni. InsyaAllah satu hari nanti ia akan lebih bermutu. Tapi dalam kita menunggu tempoh nilai tadi naik, kita perbanyakkan ibadat-ibadat kita. Kemudian bila Syekh menyebut, sampai peringkat tuan-tuan bila kita dah bersama dengan orang cinta kepada Allah Ta'ala, maka kita tahu seorang yang cinta Allah, mencintai Allah, mereka ada sifat tolong-menolong, mengajak manusia mencintai Allah. Dia tak macam kita cinta manusia. Kalau tuan-tuan cinta seorang, tuan-tuan tak akan suruh orang cinta orang ni juga. Jangan. Kalau yang kita cinta seorang yang akan jadi isteri kita, tuan-tuan ajak tak orang yang cinta juga bini kita. Jangan. Kau jangan cinta bini aku. Ni bini aku. Tapi berbeza dengan cinta Allah. Seorang bila benar cinta dengan Allah, dia akan ajak orang semua cinta Allah. Dia akan ajak. Kalau dia tak ajak, dia tak cinta Allah. Sebab Allah suka orang mengajak pada cinta Allah. Allah suka. Allah menyebut dalam Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ الصَّالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah, dalam hal dia terus melakukan amal soleh. Sebab itu kalau seorang tu benar cinta pada Allah, dia akan ajak orang bersama-sama cinta Allah. Kalau dia tak ajak, saya dengan cinta saya tak nak orang lain, maka dia sebenarnya tidak cinta Allah dengan sebenar. Sebab itu para Nabi SAW, makhluk yang paling cinta ke Allah, apa mereka buat? Mengajak manusia cinta pada Allah. Ada tak tugas dan kerja lebih baik pada Nabi? Tidak ada. Tidak ada kerja yang lebih hebat daripada para Nabi SAW mengajak manusia untuk cinta Allah. Bermula mentaati Allah sampailah cinta kepada Allah. Kemudian Syekh menyebut, dalam atas nama cinta pada Allah lah kita akan menjadi manusia paling bermanfaat. Manusia yang paling membantu orang. Sebab apa? Allah kata. Sebagaimana Nabi SAW sebut, Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi hajati akhi.
Allah bersama dengan hamba yang tolong keperluan saudaranya. Allah suka tuan-tuan kita ni berada dalam keperluan saudara kita. Bila saudara kita perlukan itu, perlukan kita berada di situ. Allah suka kita. Sebab itu kita lihat baginda SAW yang paling menolong manusia. Nabi tidak pernah diminta tolong untuk Nabi kata tidak. Masu'ilan Nabi SAW fayaqulu la. Nabi tak pernah diminta sesuatu lalu baginda mengatakan tidak. Malaikat Nabi kata ya, boleh. Itu akhlak kata boleh ini bukan senang. Kalau kita mulakan dengan rumah tangga kita, isteri kata bang ini boleh. Bang ini boleh. Boleh. Susah. Seolah kita kena belajar zikir. Boleh. Untuk kita mengiyakan semua hak ataupun kita katakan keinginan hamba-hamba Allah yang lain. Boleh tak temang saya ke hospital? Boleh. Boleh tak hantar saya sini kejap? Boleh. Boleh tak hari ni tolong buat ni? Boleh. Tetapi kalau kita boleh amalkan boleh dan boleh, memang kita dengan Allah ni special. Ini special edition. Dekat dengan Allah. Sebab orang yang dekat dengan Allah, dia payah nak kata tidak kerana Allah. Terutamanya pada orang yang dia tahu mengharapkan. Tahu, tolonglah ni, rumah saya begini, boleh tak awak tolong? Boleh. Tetapi jangan biasa sebut tidak. Ya tidak untuk perkara yang haram. Tak, ni haram tidak. Apa pun alasan, apa pun kamu nak himpit, mengajar kami dengan hujah darurat, kami kata tidak. Saya tak akan buat benda yang haram. Tak, ini darurat. Tidak. Untuk kita terus mencari jalan yang halal. Tapi untuk perkara yang baik, atau kita cuba jangan kata tidak. Kita tahu ini bukan benda yang senang. Sebab itu kita sebut mujahadah. Kalau saya sebut saya mulakan keluarga saya mulakan dengan orang yang dekat dengan saya, itu saya kata boleh. Kalaupun saya kata tidak sementara, hari ni mungkin tak, tapi esok boleh. Hari ni mungkin tak, bulan ni mungkin tak, tapi bulan depan boleh. Ada ruang untuk kita terus gembirakan saudara kita. Sebab kata Nabi SAW, perkara yang paling Allah suka, ahabul a'mali ilallah ta'ala idkhalus surur, menggembirakan saudara kamu. Ala akhikal muslim, idkhalus surur ala akhikal muslim, menggembirakan, memasukkan rasa gembira kepada saudara kamu seagama. Tuan, hebat kita tuan-tuan kalau kita mampu gembirakan orang. Sebab dia punya reflectionnya pada kita juga. Umpama kita gembirakan orang macam kita tengok cermin. Yang lawannya tetap kita juga. Bukan cermin tu tak lawa. Tuan-tuan tengok cermin, tuan-tuan tengok siapa? Tengok saya. Tuan-tuan seronok kerana tengok tuan-tuan. Tuan-tuan seronok tengok cermin ke tengok diri tuan-tuan? Tengok diri saya lah. Kita tak seronok tengok cermin tu ada apa? Tapi cermin tu yang tunjuk diri kita. Tentang sebahagian kegembiraan itu, bila kita gembirakan orang, dia jadi reflection, dia jadi inikas, dia jadi mantul kepada kegembiraan kita. Sebab itu bila kita beri makan orang kenyang, kita seronok. Saya kata Hasan Basri, kami ni kalau beri makan orang, kami rasa kenyang sebelum dia orang kenyang. Dia punya seronok. Pada orang ni lapar, tapi kami yang rasa kenyang. Tentang ini contoh bila Allah Ta'ala nak terima kebaikan kita. Bila kita buat kebaikan, kita lebih gembira daripada orang yang terima kebaikan. Orang terima kebaikan mungkin dia biasa-biasa, tapi kita lagi seronok kerana Allah Ta'ala terima. Dia cuma terima beras, Allah terima amal kebaikan kita. Mana yang lebih besar? Dan mana yang patut lebih bergembira? Yang diterima beras atau yang diterima amalannya? Yang diterima amalan. Sebab itu saya pernah kisahkan pada tuan-tuan, kisah seorang ulama. Bila dia bagi duit kepada seorang tu tak nak terima, dia nangis. Dia menangis. Kenapa? Dia kata tolong terima. Aku takut ini tanda Allah tolak amalanku. Bila kalau kita hadiah, kita sedekah, orang tak nak terima, mana Allah tolak? Zahirnya memang orang tu tolak, hakikatnya Allah tolak. Jadi nangis minta ambil. Sehingga katanya aku terpaksa ambil juga. Kerana Syekh menangis luar biasa. Tak, orang ni dia lebih mengharapkan pahala berbanding orang tu mengharapkan bantuan. Sebab tu kalau kita tolong orang dengan jiwa macam tu tuan-tuan, kita tak rasa kita tak rasa orang terima tu hina. Kita rasa mereka telah muliakan kita. Sebab tanpa mereka, apakah amalan sedekah kita diterima oleh Allah? Dek kerana mereka amalan sedekah kita diterima.
Dek, kerana mereka, tuan-tuan, kita boleh simpan duit dalam bank akhirat. Kalau mereka tak nak terima, macam mana kita nak simpan dalam bank akhirat? Tuan-tuan buat duit banyak tapi bank tutup. Tuan-tuan rasa seronok. Tuan-tuan rasa ni duit ni boleh hilang ni, tak masuk bank. Tuan-tuan pergi bank, tuan-tuan sanggup tunggu. Padahal kita nak simpan duit kita. Contohnya pegawai bank tunggu kita. Kalau bank terpanggil, kau datang rumah, kau nak simpan duit. Tapi kita terpaksa beratur untuk simpan duit kerana kita tahu di sana selamat duit kita. Dan kalaupun saya katakan kita terpaksa beratur untuk tolong orang, kita seronok sebab ia simpanan akhirat kita. Ia simpanan akhirat kita. Kemudian kata Syekh, aneh, kamu nak masuk syurga, amalan ahli neraka. Macam mana tu? Mengharapkan syurga, berangan-angankan syurga, tapi amalan kamu tidak boleh membawa kamu ke sana. Kemudian Syekh menyebut, ingat bahawa orang yang memiliki hati di dunia ini ialah yang beramal dengan hati, diikuti dengan anggota badan. Bukan anggota badan saja, dan bukan juga hati sahaja. Kedua-duanya ini datang. Kalau sekadar kamu beramal dengan fizikal tapi kamu riak, maka tak ada nilai. Mereka yang tidak riak bagaimana sifatnya, maka Syekh pun sebut. Sifat mereka waktu depan orang, belakang orang, senang, susah, sihat, sakit, sama. Kalau kita nak tengok orang yang tidak riak, amalan mereka sama dalam semua keadaan. Amalan paginya seperti petang, amalan petangnya seperti pagi, tak ada beza. Depan orang macam tu, belakang orang macam tu. Kalau depan orang dia solat duha 4, belakang pun 4, dia tak akan jadi kurang. Kalau sekali depan orang dia mengaji Quran, belakang orang pun dia ngaji. Ini orang ikhlas. Orang munafik pula depan orang dia boleh show off. Show off, tunjuk. Kalau dapat pujian, bertambah. Kalau tidak, habis. Tutup akaun dia. Sebab dia mengharapkan pujian. Kenapa yang tutup akaun? Sebab dia keji, tutup akaun. Kenapa masih rajin update status? Sebab dipuji. Orang ni belum tahu nilai dia. Tapi orang sentiasa tak kisahlah okey tak okey pada pandangan orang, asalkan apa yang dia buat tu baik, maka dia akan meneruskannya. Kemudian tuan-tuan, orang ni orang munafik yang amalannya ikut orang. Mereka sebenarnya tidak beriman pada Allah dan Rasul dengan sebenar. Tidak beriman pada hari akhirat dengan sebenar. Mereka cuma takut kena pancung kepala. Syekh Abdul Qadir menyebut pada zamannya kerajaan Islam memerintah, yang murtad pancung kepala. Mereka cuma takut harta dirampas. Ya, bila orang tu murtad, harta dirampas, dimasukkan ke Baitul Mal. Dalam hukum jenayah Islam, siapa yang murtad, man khalafa dinahu dinal Islam fadribu unuqahu. Siapa yang meninggalkan Islam, maka dipancung kepala. Dan hartanya pula dirampas, dibawa ke Baitul Mal. Kan harta orang murtad tidak boleh diwarisi oleh keluarganya. Kerana di antara mawani oleh irth, penghalang daripada mendapat pusaka ialah ikhtilafuddin, berbeza agama. Nabi bersabda, la yarisul muslimul kafir wal kafir muslim. Orang Islam tidak akan mewarisi keluarga kafirnya, dan orang kafir tak akan mewarisi keluarga Islamnya. Dalam Islam, kalau seorang tu kafir, dia tak akan mewarisi harta walaupun bapa dia, walaupun anak dia, tak boleh. Sebab pusaka ni bukan kerana nasab keturunan saja, tapi kerana agama. Artinya kalau seorang ayah tadi dia ada anak bukan Islam, anak tunggal, bila dia mati hartanya tak boleh pada anak tu sebab kafir. Harta tu mesti dihantar ke Baitul Mal. Jadi orang murtad pun sama. Hartanya tidak boleh diwarisi. Dan dia juga tidak boleh mewarisi. Maka hartanya kembali pada Baitul Mal. Termasuk dalam harta-harta yang tidak punya tuan, yang akan diagihkan mengikut maslahat. Kamu hanya takut jaga agama sebab tu. Kalau zaman hari ni, kamu takut kena kecam. Kamu terpaksa buat benda agama, takut kena kecam. Tuan-tuan, itu yang mereka takut. Yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna minallah. Mereka cuma takutkan manusia dan hukum hakamnya. Mereka tak takut Allah dan azabnya. Siapa mereka? Munafik. Orang munafik memang takutnya pada manusia. Tapi orang beriman, walaupun bersendirian, takutnya kepada Allah. Demikian keadaan orang-orang yang benar-benar cintakan Allah SWT. Ibadatnya tidak berubah dengan pandangan manusia. Tidak berubah dengan sebab berubahnya keadaan dia. Bagaimanapun berubah keadaan, yang miskin jadi kaya, yang kaya jadi miskin,
Yang sihat jadi sakit, yang sakit jadi sihat, tetap ibadatnya sama. Kan dia orang yang benar-benar mencintai Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.